Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kita bertemu dalam siaran di alam maya. Apa khabar saudara? Apa khabar pelayar-pelayar? Ruby Din bersama pasangannya adalah wajah yang pertama berakhir derita. Apa yang termenung tu saudara berakhir derita? Berakhir derita Man JB ya. Saudara Syah Ibrahim, saudara Kopral Darus, saudara Mustafa Ilyas, saudara Amir Bas, Waalaikumsalam, saudara Ahmad Zaidi, saudara Mazuki Makno, saudara Muhammad Sani, saudara Kapal Darus, Waalaikumsalam, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Sihat ya? Yayasan Norizwan, khabar? Muhammad Sofian Kamarudin, Rajani Said, Ibrahim Cik Muda, Syaf of Spring. Boleh cari nama lain tak? Perat saya nak menyebutnya. So, Syukur Jani. Kan biar susah sebut biar. Markim Kama Ismail. Saudara Pak Nazil Hashim, apa khabar? Zubaidi. Saudara Makno. Saudara Boy Faiz. Saudara Fuad Rahman. Makan apa malam ni, Saudara Fuad? Saudara Fauzi Taib. Saya nampak gayanya rasanya makan Maggi Mee rasanya malam ni rasanya. Wak Sukiman Wak Kijan. Sidan Sa'dan Ibrahim. Saudara Syahrul. Halimah Syamsuddin. Yi Sun Pin. Apa khabar saudara Yi Sun Pin? Ishak Mudin. Shirun. Farida Idan. Muhammad Fazil. Nur Haslinda. Apa khabar di Manjung? Orang Manjung sihat ke? Muhammad Isnen. Cik Mendan. Haji Kamlun, Haji Faisal, saudara Abdul Khalid dan teman-teman yang lain. Saudara Kamal, Raja Kamal, salam sihat walafiat insya-Allah. Terima kasih Hamzah ya, khabar baik. Izinkan saya untuk menyantuni dan memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19 hari ini, hari Ahad 24 Januari 2021. Saya harap ini dapat memberi pencerahan kepada saudara tentang keadaan COVID. Kerana hari ini keadaannya masih lagi, saya katakan huru-hara masih lagi ni. Kerana kes baru masih beredar pada 3,346. Menjadikan jumlah keseluruhannya, ya saudara Mat Saleh, 183,801 orang yang telah pun disapa oleh virus corona. Dengan mengundang 11 kematian. Jumlah kematian hari ini, dengan hari ini 11 kematian, berarti jumlah keseluruhan kematian sudah 678 orang. Di Sabah, walaupun berkurangan, tapi masih lagi 431. Labuan meningkat. Semalam 3, hari ini 49. Begitu juga di Sarawak. Sarawak semalam 193, hari ini 255. Di Kedah turun 85, Alhamdulillah. Di Penang juga turun. Alhamdulillah, adalah cerai sikit ya. Di Perak juga turun. Cuma di Selangor ni walaupun dia turun, jumlahnya masih lagi 950 orang yang dijangkiti virus corona. Di wilayah Persekutuan 390, di Putrajaya 38. Negeri Sembilan tiba-tiba naik balik. Semalam 108, hari ini 160. Di Melaka semalam 278, hari ini 152. Di Johor alhamdulillah ada berkurangan. Semalam 425 tapi hari ini 378. Namun begitu berhati-hati. Sebab saya tengok trend di Johor tu begitulah. Dia naik turun. Dia ada bergelombang. Makan biskut ke saudara? Derita Man JB Di Pahang turun semalam 75, hari 63. Di Terengganu meningkat. Semalam 131, hari ini 179. Di Perlis berkurangan. Semalam 7, hari ini 3. Kita rindulah supaya Perlis ni segeralah mengusir pandemik virus corona ini. Di Kelantan tak banyak berubah. Semalam 78, hari ini 71. Itulah keadaannya COVID-19 yang melanda negara kita. Namun begitu, ada sesuatu yang agak menggusarkan saya apabila saya menatap wall daripada England. Kerana terdapat beberapa bukti, iaitu varian baru COVID-19 yang mula dikenal pasti di England, iaitu lebih berbahaya daripada virus yang mula-mula ditemui. Demikian menurut Perdana Menteri Boris Johnson. Dia kata mereka telah dimaklumkan bahawa penularannya lebih cepat.
Dan kini terdapat juga beberapa bukti bahawa varian baru ditemui di London dan Tenggara England mungkin mempunyai kaitan dengan kematian lebih tinggi katanya. Ya, menurut Boris Johnson juga, semua bukti mencadangkan vaksin yang dihasilkan Pfizer Biotech dan AstraZeneca yang dihasilkan dari kajian Oxford University, kedua-duanya kini digunakan di England. Dan mereka juga dalam keadaan kebingungan dan kerunsingan kerana varian ini yang dikenali sebagai B1.1.7. Dia mempunyai bilangan mutuasi yang tinggi dan dikaitkan dengan jangkitan yang lebih efisien dan pantas. Jadi para saintis mula mengesan mutasi ini sejak daripada bulan September lalu. Kini sekurang-kurangnya 44 negara. Terdapat 44 negara termasuk Amerika Syarikat yang melaporkan telah mengesan kehadirannya di 12 negeri di Amerika. Jadi pada minggu lalu, Pusat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit memberi amaran bahawa model lintasan varian itu di Amerika Syarikat menunjukkan pertumbuhan pantas pada tahun 2021 dan akan menjadi varian yang lebih pantas pada Mac mendatang. Jadi berhati-hati saudara bahawa selain daripada COVID-19, varian baru ini juga boleh menyerang kita. Kerana sebanyak 1,401 kematian telah dilaporkan di England semalam. Dan ia merupakan kadar kematian tertinggi akibat coronavirus di Eropah yang merekodkan sekarang ni sudah 96,166 kematian. Dan saya juga mendapat dalam wall saya, iaitu Putrajaya sedang mempertimbangkan untuk menutupkan seluruh sektor ekonomi sekiranya kadar jangkitan COVID-19 ini tidak menurun. Begitu juga tadi TV3 juga ada melaporkan bahawa tular di media sosial. Jadi ini bermula disebabkan katanya adalah Dewan Perniagaan dan Industri Kesetaraan Eropah dalam suratnya kepada ahli-ahlinya memberitahu sekiranya kadar jangkitan tidak menurun, kerajaan Malaysia akan mengumumkan penutupan ataupun sekatan serta-merta selepas 4 Februari mendatang ini. Ini situasi yang sedang kita hadapi. Dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Committee katanya telah merayu semua syarikat antarabangsa dan tempatan untuk sama-sama menyertai usaha memecahkan rantaian jangkitan bagi memastikan ekonomi terus berjalan. Ini yang dilakukan. Jadi cuma kita katakan kenapalah sekarang. Kita dah minta berkali-kali. Berkali-kali saya rasa Sabah malam saya minta supaya ditutup kilang-kilang. Sekarang dah keadaan dah semakin celaru. Jadi itulah keadaannya. Dan lebih merunsingkan saya, sebenarnya saya tak senang hati, tapi saya bukanlah anti agama lain. Agama Islam adalah agama persekutuan. Agama-agama lain bebas diadakan. Tetapi apabila masjid, surau tidak dibenarkan untuk mengendalikan sembahyang solat Jumaat, dah berminggu-minggu tak dapat. Tapi katanya mengikut SOP yang diputuskan. Sebaliknya tadi saya lihat daripada dalam internet ada pula perarakan Taipei Pusam membawa Dewa Murugan ke Batu Cave dari Kuala Lumpur. Saudara Muhammad Zulkifli Yaakob, Waalaikumsalam. Jadi sekarang ni yang memberi kenyataan itu adalah Menteri Wilayah pula. Apakah Menteri Wilayah mengatasi amanah dan mandat yang diberi kepada Menteri Pertahanan Datuk Ismail Sabri? Adakah beliau mengatasi Majlis Keselamatan Negara kerana mengizinkan dengan berbagai alasan lah. Kita tak ambil kisahlah soal apa nak bagi alasan pun. Tetapi soalnya kalau agama lain kamu izinkan, kenapa umat Islam tak boleh kita nak adakan semayang, kita solat berjamaah, kita mengadakan solat Jumaat. Sebab bagi kita amat yakin, kita amat berkeyakinan bahawa permintaan dan doa kita Allah SWT itu adalah lebih afdalnya. Tapi tak tahulah saya, saudara Mike BT, hari-hari baru COVID berjumlah 3,000 hingga 4,000. Itulah keadaannya. Saya khawatir dengan adanya perarakan yang diadakan pada hari ini sempena Hari Taipei Pusat. Kita bukan menentang sila buka minda anda, saya memberi pencerahan ini bukan saya menentang, tapi saya mengatakan kadang-kadang seperti ada double standard. Kita tak bagi
umat Islam ke masjid. Tapi waktu yang sama kita mengizinkan untuk kilang dibuka. Kita tak bagi umat Islam pergi ke masjid untuk menunaikan solat 5 waktu. Tapi pusat membeli belah dibuka. Kita tak bagi umat Islam untuk mengadakan solat Jumaat. Tapi perarakan tahfidzah diizinkan. Jadi kucak-kacir lah. Betul, saudara makna. Masjid ditutup. Saya tahulah. Saudara Muhammad Nur Jebat dia kata kiamat dah dekat. Saya tidak dapat memberi pencerahan dari segi aspek itu. Eva Rizal, Natasha Ona Musa bakal jadi presiden. Itu dia punya hal lah, dia nak jadi presiden ke apa ke. Tapi bagi saya yang paling pentingnya, kita sebagai umat Islam, kita yakin hanya kuasa Allah sahaja yang mampu untuk menguraikan, menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Jadi janganlah kita ada double standard. Agama lain kita benarkan. Agama Islam dikongkong, ditutup masjid, tak boleh buat sembahyang Jumaat. Ini keadaannya. Dan saya harap pihak pimpinan negara janganlah terus berterusan dengan flip-flop. Ingatlah saudara, ya. Jawa bahawa telah bercerita kepada kami Ibnu Ka'ab bin Malik. Daripada bapanya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan menyaingi ulama atau berdebat dengan mereka atau mempermainkan orang-orang bodoh dan supaya dia dilihat dihormati oleh manusia, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Tirmizi yang ke-2578. Status hadisnya adalah hadis hasan. Pengajaran kepada sabda junjungan ini, menuntut ilmu adalah menjadi kewajipan setiap insan, setiap Muslim. Dan menuntut ilmu bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan ilmu yang dipelajari, boleh menyumbang sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, sesiapa yang menuntut ilmu bertujuan untuk menandingi, merendah dan memperlekehkan orang lain, dia jaminannya adalah neraka. Jadi siapa yang menuntut ilmu, yang mahu diri dihormati dan disanjung orang dengan sebab ilmunya, Allah juga akan memasukkannya ke dalam neraka. Menuntut ilmu dengan mengikhlaskan diri agar dengan ilmu kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah dan menjauhi jadi jauhilah diri kita daripada menuntut ilmu untuk dilihat lebih pandai serta memperbodohkan orang lain atau mengharapkan dengan ilmu itu kita dihormati. Ingat saudara, ya, ini sabda junjungan kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Negara rahmah, ummah sejahtera. Terima kasih warga Ikram yang masih lagi tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya. Ini adalah untuk perkongsian kita. Okey, saudara, usai tentang COVID-19, usai sabda junjungan, jangan lupa kita masuklah juga e-commerce. Hari ini banyak saya dapati masuk teman-teman yang membuat tempahan untuk memesan mi, ada pesanan mi tu rumah saya dah ada cek, dia kata ada memesan rendang tuk dan juga baulu berdal. Begitu juga Azhar sedang sibuk menganalisa satu persatu pesanan. Jadi pada saudara yang ingin mewawarkan produk saudara, silakan hubungi Azhar 011 330 41241. 011 330 41241. Begitu juga boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mendapatkan dendeng manis Siti Farehah ataupun untuk memasukkan iklan saudara untuk saya wawarkan. Hubungi Siti Farehah 017 711 4300. 017 711 4300. Cuma dia pesan. Begitu juga dengan Ibu Azhar, dia kata kalau boleh pesanan tu 2 hari lah, ya. Sebab pertama kali nak cari daging-daging segar. Yang kedua, pembuatannya mengambil masa. Kalau saudara buat pesanan, reservekan untuk 1-2 hari, 2 hari. 1 hari atau 2 hari untuk sampai ke tempat anda. Begitu juga kalau di sekitar Lembah Kelang, jangan lupa untuk beli buah-buahan yang segar daripada luar negeri, apple manis, adanya buah kiwi, buah mangga dan sebagainya, anggur yang rangup, buah-buah cherry dan sebagainya. Boleh berhubung dengan Syauqi 012 357 5703. 012 357 5703. Ini untuk warga Lembah Kelang.
Harga memang dijamin murah daripada kedai ataupun pasar. Dan bagi makan waktu sekarang ni, kita duduk di rumah, makan nasi dengan perkasam. Ada pelbagai perkasam penghasilan saudara Sharif Abdullah. Berhubung dengan saudara Sharif Abdullah 012-938-5574. 012-938-5574 untuk mendapatkan pelbagai perkasam. Perkasam ni makan dengan nasi dah cukup dah. Sedap saudara. Ya, perkasam daging, perkasam ikan, telur sotong dan sebagainya. Dan tambah-tambah menyelerakan lagi, pembuka selera pada kita adalah pelbagai acar buah-buahan. Saya dapati ramai orang yang mula memesan. Alhamdulillah, kita membantu Puan Sherry, ibu tunggal yang berusaha sendiri. Dia buat produk dia, buah-buahan, acar buah-buahan. Hubungi Puan Sherry 017-714-7362. 017-714-7362. Ini cara kita untuk mencari keberkatan ilahi. Saya ambil kesempatan ini agar teman-teman yang melayari media sosial ini untuk sama-sama kita berkongsi. Saudara, itu usai e-commerce. Sekarang kita masuk Salam Impian Moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Hari ini hari Minggu, tiada perkabaran. Saya cakap, duka cita saya maklumkan, tiada perkabaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Apakah untung nasib 1.3 juta mereka yang dulunya katanya gagal untuk mengeluarkan caruman mereka, simpanan mereka, saya tak tahu. Belum ada lagi kenyataan resmi daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Itu yang dia kata, sepatutnya CEO dia berhentilah. Kalau ini pun tak boleh nak ditangani. Kemudian ini begitu juga sistem moratorium. Moratorium juga masih lagi tergenjut sana, tergenjut sini. Malahan yang saya dah dapati, ni Kementerian Kewangan kena dengar kalau warga di Kementerian Kewangan bahawa pihak bank, walaupun kerajaan telah pun dulu moratorium yang 6 bulan dulu, katanya ada kena bayar interest. Artinya bunganya kena ada. Astagfirullahalazim. Bila ada bunga, haram lah tu. Kerajaan dah kata tak, bertahan dulu. Tak, bank kata okey tak bayar tapi bunga berjalan. Ini cerita benar. Ada yang sehingga terpaksa bayar sampai RM500. Ini bagi saya tak patutlah sebegitu. So, pihak bank juga haruslah ingat bahawa rakyat dalam keadaan susah. Dalam susah. Bukan mereka tak nak bayar, tapi tak ada kemampuan. Okey, tajuk kita malam ini adalah Tsunami Kian Mengganas. Tsunami kian mengganas. Bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar apa kata Pak Nazil, pantun-pantunnya yang indah. Kata Pak Nazil, buat pelana lalu divarnis. Pelana ni tempat duduk kuda. Varnis ni bila kita, bukan cat, jenis alat. Jadi buat pelana lalu divarnis. Hati-hati diletak seketika. Apa guna bermulut manis kalau hati seperti cuka? Dia marah tu. Cakap itu, cakap ini dan sebagainya. Tapi hatinya seperti cuka. Pergi berkelana ke Pekan Kajang sampai malah ke Pekan Senai. Apa guna? Umurnya panjang. Miskin budi. Sombong pula. Inilah keadaannya, saudara. Terima kasih Pak Nazil dengan kiriman pantun saudara untuk kita menghiaskan ruangan saya ini. Begitu juga dengan saudara Jamil Idris. Jamil Idris ni dia adalah antara pelayar tetap. Seringkali mengikuti apa yang saya wawarkan, apa yang saya beri pencerahan. So, dia beri kiriman pantun. Katanya, dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya musafir lalu. Rakyat bukan orang merempat. Punya perasaan di dalam kalbu. Katanya lagi, jangan lupa memakai topi kalau hendak memetik rambutan. Selalu waspada dan berhati-hati. Ada gunting dalam lipatan. Ini keadaannya, saudara. Berhati-hati, ada gunting dalam lipatan. Jadi, itu setakat ini, usai pantun. Saya memberi pencerahan juga lagi. Masih lagi terdengar bahawa harga barangan terus mencanak. Mencanak naik. Saya turut bersimpati. Saya hanya mampu untuk memberi pencerahan. Saya tidak mampu untuk menahan.
Saya memberi pandangan ini agar pihak-pihak yang berada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, pihak-pihak yang berada di Kementerian Pertanian, pastikan makanan rakyat cukup, pastikan rakyat berkemampuan, pastikan bila rakyat dah ada kena COVID macam ni, kena berada perintah larangan, perintah darurat, pastikan rakyat bangun anak-anaknya di atas meja ada makanan. Jangan biarkan rakyat lapar. Kalau mereka lapar, lain jadinya. PN makin mengarut sekarang ni. Saudara Kasih Mesih. Saudara Kasih Mi Kasih. PN. Perikatan Nasional makin mengarut. Islam dipinggirkan. Agama lain dimuliakan. Itu keadaannya. Saya tidak mahu untuk mengulas lebih panjang kerana soal-soal agama ini perkara yang sensitif. Saudara. Tapi saya mengharapkan agar pimpinan negara kita ini faham dan peka kepada perasaan rakyat. Saudara Azmi Ahmad, mengapa kerajaan PN ni buat rakyat Malaysia macam pendatang haram, tak berminat nak bantu rakyat yang susah. Jadi Saudara Azmi kata PRU 15 tolak. Sebab itu saya katakan bahawa amat sukar untuk pimpinan hari ini mempertahankan kuasanya jika diadakan pilihan raya. Dan saya cakap terus terang kerana saya melihat keadaan di luar sana. Keadaan di pasar, harga barangan meningkat. Malahan di pasar raya juga saya dah mula melihat minyak yang harga RM1. Itu minyak yang ada kemampuan untuk rakyat membeli, minyak masak. Dah tidak ada di kaunter. Susu berkurangan. Barangan-barangan lain begitu juga. Harga bawang, harga cili, harga beras, harga tepung, harga gula seolah-olah tidak mampu dikawal. Jadi saya saya bukan nak membongkarkan, saya minta mereka faham. Saya menyuarakan hati naluri rakyat. Rakyat tidak pernah berdosa dengan kerajaan. Rakyat akur. Apa sahaja yang kerajaan putuskan, rakyat menyokong. Tak ada pula nak bangkit menentang, tak ada. Rakyat kita adalah warga cinta damai. Mudah sangatlah menjaga bangsa Melayu, bangsa India dan keturunan Cina yang ada di negara kita ni yang cukup harmonis. Mereka tidak langsung untuk nak maki hamun dan sebagainya. Tidak. Tapi santunilah mereka. Berilah mereka pembalasan yang setimpal. Mereka menghormati anda sebagai pemimpin. Mereka menghormati anda sebagai Perdana Menteri. Anda sebagai Menteri. Anda sebagai Timbalan Menteri. Jadi santunilah perasaan mereka. Santunilah kehidupan mereka. Jadi jangan buat pakak keluli. Orang duk bercakap, orang duk menulis dalam internet. Macam-macam rakyat menulis. Buat tak tahu juga. Tiap-tiap menteri yang ada di kementerian. Bukan seorang, ada 70 orang. Menteri, Timbalan Menteri. Buat apa? Gaji buta je makan. Saudara kena ingat. Semua ini menimbulkan amarah rakyat. Saya berterima kasih kepada unit komunikasi. Ini dia memberi peringatan. Tadi juga tular di TV. Dia kata akaun bank anda boleh dikosongkan oleh sindiket. Berhati-hati saudara. Terdapat penipuan berteknologi tinggi yang telah berlaku di waktu ini yang dinamakan SIM swap fraud. SSF. SIM swap fraud. Kabarnya beratus-ratus orang dah terkena. Mereka ini mendapati secara tiba-tiba akaun bank mereka telah kosong. Sebenarnya bagaimana operasi mereka? Bagaimana cara mereka operasi? Penipuan dilakukan yang disebut SIM swap ini bermula begini. Rangkaian telefon anda akan tiba-tiba menjadi blank. Ini ingat ya. Tiba-tiba saja rangkaian telefon anda jadi blank, kosong. Tak ada isyarat. Dan selepas beberapa seketika, anda akan mendapat panggilan. Dan orang yang membuat panggilan akan memberitahu anda bahawa dia menelefon dari syarikat telefon bimbit anda. Jadi bergantunglah pada rangkaian anda dan bahawa ada masalah dalam rangkaian mudah alih. Dan dia akan mengarahkan anda untuk sila tekan 1 pada telefon anda untuk mendapatkan kembali jaringan. Jadi waktu ini bila kata sila tekan 1 tu tolong abaikan. Yang terbaik kalau anda berhampiran dengan balai polis, terus serahkan telefon anda pada polis. Biar pihak polis ada unit komunikasinya. Unit komunikasi polis Bukit Aman 24 jam mengawal segala pergerakan sindiket ini. Jangan anda risau. Kita ada jabatan polis yang begitu prihatin,
melaksanakan tugas dengan baik. Jadi dia kata jangan tekan. Sebab kalau anda tekan, mana mereka akan menamatkan sekejap. Tapi waktu itulah berlaku transaksi sebab apa yang ada dalam telefon anda juga ada rekod bank anda. Maka waktu itulah mereka akan menyelongkar bank anda di bank-bank, maka dia akan dikosongkan. Jadi ini perkhidmatan yang saya terima daripada Cyber Security Group. Jangan lupa saudara ya, untuk saudara berkongsi. Bagi tahu kawan-kawan. Sebab itu saya minta saudara, waktu saya memberi pencerahan ni, silalah share dan like supaya orang lain juga dapat sama. Cuk kendung. Cuk kendung menari Om Bruno. Saya tak apalah saudara untuk kita sedikit berjenaka. Tapi bagaimanapun keadaan ini, saya agak terkejut tadi apabila mendapat satu kiriman lagi, iaitu tentang negara kita. Kerana Malaysia sekarang ini menghadapi masalah besar dengan undang-undang pengawal pantai. Iaitu Coast Guard Law yang diluluskan oleh Jawatankuasa Kongres Rakyat Negara China. Saudara kena ingat ya, Jawatankuasa berkenaan merupakan badan penggubal undang-undang tertinggi di China. Itu undang-undang kontroversi itu yang diluluskan hari ini memberi kebenaran kepada kapal-kapal pengawal pantai China untuk menembak mana-mana kapal asing yang disyaki memasuki perairan yang didakwa sebagai milik negara China. Ia merupakan undang-undang pantai dan memberi kebenaran kepada China untuk mengambil apa-apa tindakan. Saudara jangan lupa, negara China bukan macam negara kita demokrasi, mereka negara komunis. Dan undang-undang telah pun digerakkan. Jadi keadaannya sekarang ni kita masih lagi ada kawasan-kawasan pantai yang masih lagi dalam sengketa hak milik. Jadi undang-undang pegawai pantai China itu juga membenarkan pengujudan zon larangan, iaitu exclusion zone, untuk mengelak kapal-kapal asing dan kru mereka daripada memasukinya. Jadi kenapa kita mengatakan Malaysia akan berhadapan dengan masalah? Bayangkanlah kalau kapal-kapal ataupun bot-bot nelayan kita mau menangkap ikan di beting Patinggi Ali atau di pulau layang-layang. Kerana kawasan itu negara China masih mendakwa ia sebagai sebahagian milik mereka di bawah 9 dash line. Ini di bawah undang-undang pengawal pantai China ini mereka boleh tembak. Jadi dalam keadaan begini, Menteri Luar negara kita ni kenapa tak berunding, kenapa tak panggil duta China? Jangan sibuk nak jadi Presiden UMNO. Menteri Luar Datuk Syamuddin jangan diam diri. Ini sesuatu yang menyentuh soal kedaulatan negara. Berundinglah cepat. Berjumpa dengan duta. Kalau perlu ke China, pergilah ke China. Kalau perlu panggil mereka, panggillah mereka. Adakan rundingan segera. Sebab ini menjaga kepentingan rakyat kita. Soal dia nak bergaduh dengan Vietnam ke, dia nak bertempur dengan negara Indonesia, itu soal mereka. Tapi kita kena jaga negara kita. Sebab itu diwujudkan Kementerian Luar. Jadi Kementerian Luar ini diwujudkan sebagai Menteri Luar ini berunding, panggillah dutanya. Can you explain to us what is all this about? Kerana nak jaga kepentingan negara kita. Jangan duk fikir nak jadi timbalan Perdana Menteri. Jangan duk fikir nak jadi Presiden UMNO. Ini tidak ada hari-hari duk fikir yang itu. Saya kadang nak jelak. Saya sejelak bila membaca kenyataan macam-macam. Perancangan itu, perancangan ini. Tak habis-habis. Hendakkan jawatan. Dan hari ini apa berlaku, saudara? Apa yang saya nyatakan semalam, apa yang saya nyatakan kemarin, yang mereka mengkritik saya, telah menjadi kenyataan. Hari ini, 8 orang ahli parlimen Parti Warisan Sabah telah pun menghantar surat rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi meneliti semula keputusan baginda mengenai proklamasi darurat. Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, dia mengesahkan, dia kata bahawa dalam perlembagaan, darurat dapat diisytiharkan atas dasar sekiranya terdapat ancaman membabitkan keamanan dan juga pandemik kesihatan yang membimbangkan. Tetapi tindakan mengisytiharkan darurat adalah tidak sesuai masanya. Ketika ini sebaliknya PKP boleh diperketatkan. Jadi surat kita telah hantar pada minggu ini. Katanya dalam satu program. Jadi siapa mereka yang menghantar kepada Agong? 8 orang itu. Selain daripada Syafiq Abdal, ialah Datuk Rozman Isli daripada Labuan. Saudara Isna Raisah Munirah Majlis daripada Kota Belud. Datuk Muhammad Aziz Jaman daripada Sepanggar. Datuk Ignatius Daerah Liking, Penampang. Saudara Ahmad Hassan daripada Papa. Datuk Muhammadin Ketapi, Lahad Datu.
dan Makmun Sulaiman Kalabakan. Ini jelas. Saya dah bagi tahu semalam, bagi tahu kemarin bahawa warisan telah pun menandatangani satu perjanjian proklamasi bersama dengan Parti Keadilan. Tapi saya diserang. Malahan saya dipahamkan ada lagi 8 orang daripada gabungan GPS Sabah pun juga sedang berbincang untuk melakukan tindakan yang sama. Jika ini berlaku, 16 orang daripada Sabah. Saudara, Sarawak juga akan melakukan tindakan yang sama apabila James Maising telah membuat kenyataan. Sarawak, dia kata paling kurang 24 orang. Ini keadaan yang saya katakan bahaya pada UMNO. Tapi bila saya memberi pencerahan situasi politik semasa, ada pula pelayan mengatakan saya condong kepada Parti Keadilan. Ini pemikiran mana dia letak ni? Saya memberi peringatan. Berkali-kali saya katakan bahawa saya orang UMNO. Dan apa yang cuba saya lontarkan adalah untuk memberi pencerahan bahawa jika kita masih terus berbalah, peristiwa hitam 9 Mei 2018 akan berulang. Pun ada seorang pelayar tu, dia melontarkan pandangan seolah-olah mau membela UMNO. Saya kenal dia. Bukan saya tak kenal. Sebab dia pun dulu sama-sama bersama dengan saya dalam pergerakan pemuda UMNO di wilayah Persekutuan. Dan dia hari ini telah pun menyertai Parti Bersatu, PPBM. Jadi seolah-olahnya dia membela UMNO bagian agak. Saya kata jangan berlakon lah. Jangan berlakon dengan saya. Saya tahu, saya dapat baca setiap-tiap ayat yang tulis. Kena ingat, jangan lupa saudara. Bukanlah saya nak membesar diri, tidak. Ayat yang tertera, apa yang saya maksudkan, tidak lain tak bukan, ada berupa provokasi, ada merasakan rasa tak puas hati. Nak marah kat saya buat apa? Saya melaporkan keadaan. Saya bukan nak menjebelahi mana-mana pihak. Jadi sebenarnya inilah spesies mereka ni nak berlagak seperti warga UMNO. Dan tidak mahu menerima hakikat tentang kehadiran PKR yang bakal menumbangkan calon-calon PBM. Jadi tak perlu nak ajar saya. Dia kata cara saya melontarkan pandangan itu seolah-olah saya memuja, menyokong PKR. Tidak, saya warga UMNO. Saya orang UMNO. Saya tak pernah berganjak walaupun sedikit pun meninggalkan parti ini. Mereka tak tahu menerima hakikat. Mereka tak boleh terima hakikat. Ini masalah. Ini masalahnya. Mereka tidak boleh menerima hakikat. Jadi, dalam keadaan begitu, lontar ke apa saja. Mana boleh begitu, saudara. Ini politik, saudara. Saudara kena ingat, 5 bulan sebelum pilihan raya umum dulu, saya cuba mengulangi peristiwa demi peristiwa supaya anda faham. 5 bulan sebelum pilihan raya umum, saya telah menulis dalam akhbar Buletin Rakyat. Saya telah bercakap. Saya telah menulis dalam media sosial. Saya mengatakan bahawa UMNO Barisan Nasional ketika itu boleh menang paling tinggi pun 80 kerusi saja. Tapi apa berlaku? Mereka ni pengampu jumpa Datuk Seri Najib. Bila Datuk Seri Najib mengatakan bahawa macam mana ni pandangan ni, mereka mengatakan saya yang bersalah. Mereka mengatakan saya membesar-besarkan satu isu bahawa memberi lonjakan publicity kepada pembangkang. Betul. Ini bukan isi saudara. Ramai menuduh saya bermain dengan angan-angan dan mengatakan kepada saya wishful thinking. Kononnya BN UMNO boleh dapat 145 kerusi parlimen. Ayat lebih sedap lagi. Yakinkan Datuk Seri Najib masa itu Perdana Menteri. First past the post. Akhirnya apa terjadi? Wuyup lingkup. Ini keadaan. Datuk Seri Najib pula tu percaya pada mereka. Dan mereka marah bila ada kenyataan begitu sebab mereka tak dapat nak gamit. Sebab mereka datang berjumpa dengan Presiden UMNO untuk tarik kalau ada peruntukan. Don't worry sir. Saya dah cukup ni. Tapi perlulah Datuk Seri. Saya nak pakai duit sikit untuk bahagian dan sebagainya. Mereka nakkan duit. Tidak ada keikhlasan. Sebab itu mereka marah dengan kenyataan saya. Kerana kenyataan itu boleh merencatkan perolehan mereka untuk mengaburi. Waktu itu Datuk Seri Najib sebagai Presiden. Yes bos. Boleh menang bos. Kemudian balonlah saya ni. Tak boleh pakai tu. Itu semua itu menipunya. Tulisan ni dia mirip pada pembangkang tu. Akhirnya semua tergolek dok. Tergolek dok. Saya ingat lagi. Para pembodik. Yes boss. Don't worry sir. Don't worry Datin Sri. Kalau waktu itu ada Datin Sri Rosmah. Don't worry Datin Sri. Apa jadi? Dan ini juga sedang mereka lakukan.
Mereka tak pernah untuk muhasabah diri. Mereka tak pernah mau menerima hakikat. Tidak pernah mau mencari upaya bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Saya sekadar melontarkan pandangan pencerahan. Saya bagi tahu, saya warga UMNO. Saya nampak ini bahaya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyalahkan saya pula. Apakah warga UMNO mau dibisukan? Biarkan segala-gala berlaku, mereka terus berada untuk berebut jawatan. Yang penting bagi mereka sekarang, hari ini UMNO dilanda oleh krisis. Tsunami sedang menjelang. Sebab itu, saya lebih menghormati pemikiran yang bawa oleh Tengku Razili Hamzah. Tengku Razili Hamzah dah bagi tahu awal-awal. 3 bulan, 4 bulan dulu dah bagi tahu. Supaya ahli-ahli Parlimen UMNO menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Akhirnya sekarang apa jadi? Kerana yang buat oleh Tengku Razali buat kenyataan, juga dia dah buat kenyataan itu, dia bagi warning. Dia kata, PAS jangan main kayu 3. Itu peringatan beliau. Sebab Yang Muhammad Tengku Razali pernah memimpin Semangat 46. Bekerjasama dengan PAS. Dia tahu apa yang berlaku. Dan dia sebagai penasihat kepada Presiden, penasihat pada UMNO. Tapi apa berlaku? Dia diherdik. Ada pula pemudik-pemudik ni, jumpa Datuk Seri Zahid, jangan dengar pandangan orang tua tu. Tak boleh pakai. What happened now? Dan hari ini, siapa sebenarnya yang mengkhianati Presiden UMNO? Sebagaimana saya nak ceritakan. Saya sedih sebenarnya. Kerana pada mula-mula tu dipujuk Tengku Razali untuk menyokong Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri apabila berlaku kekecohan langkah Sheraton. Tengku Razali kata okeylah, tak apalah, dia pun menandatangani SD ataupun surat akuan bersumpah. Walaupun dia kata ni buat apa ni tak jadi ni, dia kata. Dia dah bagi tahu. Saya ingat lagi kerana kebetulan waktu itu saya ada di pejabat beliau. Sambil berborak-borak begitu, dia tanya pada saya, Datuk, macam mana ni? Dia minta supaya sokong Dr. Mahathir. Kata, sokong aja lah aku, asalkan tak ada DAP. Kalau tidak nanti, kata Anwar Musa, dia kata, kita cuma ada 2 choice je. Sama satu menyokong Dr. Mahathir, ataupun Anwar Ibrahim dengan DAP. 2 choice, tak ada choice lain. Tengku kata, tak payahlah. Akhirnya, sudahlah aku, Majlis Tinggi dah buat keputusan. Tengku Razali dengan berat hati sokong. Tapi tidak berjaya. Begitulah waktu itu UMNO sedang mengadakan retreat di Janda Baik. Bekerja Datuk Seri Zahid dan Ahli Majlis Tinggi mengadakan pertemuan dengan PS, Parti PAS bersama dengan Haji Hadi. Tuan Guru Haji Hadi kata, kerana nak menyantuni kehendak dan permintaan PAS, sokonglah Dr. Mahathir ini. Datuk Seri Zahid Hamidi setuju. Sokong. Tapi akhirnya Dr. Mahathir sendiri letak jawatan. Bukan dia tak letak jawatan. Bukan katanya kita sokong. Tapi dia memilih untuk letak jawatan. Nak buat macam mana? Kalau dia kata tak ada sokongan, tak betul tu. Tapi kerana kita meletakkan syarat, UMNO letakkan syarat waktu itu, no DAP, no Anwar Ibrahim. Hari ini, naratifnya, no Anwar, no DAP, so sokong PBM. Kerana Zahid Hamidi sedang bersama dengan DAP dan PKR. Ini benda ni. Dan saudara, bila tak jadi dengan Dr. Mahathir, waktu itu, besoknya, saya ingat hari Jumaat. Saya mengulangi benda ni berkali-kali, supaya anda semua faham. Pada hari Jumaat, jam 2:30 petang. Saya tengah makan dengan beliau, sebab dia kata, Datuk, jom kita pergi ke PWC. Saya kata, apa-apa? Ada apa ku? Ada mesyuarat. Ada Parlimen Barisan Nasional. Naik kereta saya. So, saya duduk dalam kereta dengan beliau. Kebetulan, pegawai khas dia tak ada waktu itu. Dia membuatkan ibadah umrah. Datuk Luqman. Dia mengadakan umrah dan tak ada pembantu. Jadi ajak saya. Saya pun pergi sekali. Dia pun bercerita dengan saya. Ni dia orang nak suruh saya sokong dengan Muhyiddin ni. Macam mana Datuk? Saya tak tahu ku. I don't know. It's up to you. You are the member of parliament. You ketua bahagian. You penasihat pada UMNO. You penasihat pada Presiden. Dia kata saya tak setuju. Terpulanglah aku. Kalau you tak setuju, lantas. You menyatakanlah kenyataan ini. Dia naik tingkat 9. Tingkat 8. Tingkat 8, Ibu Pejabat Barisan Nasional. Waktu itu dalam tu ada Datuk Seri Najib ada. Semua ahli parlimen ada. Wika Siong ada. Sarabanan ada. Semua ada. Dan semua bersetuju Tan Sri Muhyiddin.
Tengku Razali memberi pandangan. Dia kata tak boleh. Dia kata nanti rosak kita ni. You all tak tahu saya kenal siapa itu Tan Sri Muhyiddin. Kemudian dia mengambil masa lebih kurang 40 minit berjumpa dengan Datuk Seri Zahid Hamidi face to face dalam bilik Setiausaha Barisan Nasional. Waktu itu bincang. Saya waktu di luar bersama Datuk B. Kasyong. Datuk B. Kasyong kata, apalah Mno ni. Sudah 3 kali, tak nak selesai lagi. Malu saya waktu itu. Tapi akhirnya, mereka meneruskan juga untuk bersetuju Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi Tengku Razali terus kekal dengan keputusannya, dia tidak menandatangani surat SD ataupun akuan bersumpah untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Usai benda begitu, saya naik tingkat 38. Daripada tingkat 8, saya naik tingkat 8, pejabat presiden. Dalam sebelah presiden sebelah tu ada bilik mesyuarat. Ni saya nak dedah betul-betul ni. Dalam bilik mesyuarat tu, ramailah setiausaha, termasuklah Setiausaha Agung. Ketika itu Setiausaha Agungnya Tan Sri Anwar Musa. Kemudian masuklah Dr. Mas Rizal. Dr. Mas Rizal waktu itu adalah setiausaha kerja kepada Barisan Nasional. Tan Sri Anwar Musa tanya, ni macam mana, semua dah sign lah belum? Wah, garang. Kawan-kawan yang lain semua cakap, tahniahlah Tan Sri. Tan Sri akan lantik sebagai menteri dan sebagainya. Dengan lagaknya. So macam mana? Sebab dia Setiausaha Agung, dah sign semua. So Dr. Mas Rizal kata, tak ada. Dia kata, Tengku Razali tetap dengan pendiriannya, dia tak sign. Kalau tak sign, pecatlah, dia kata. Dia melanggar kehendak parti, pecat. Kata. Ini kenyataan. Minggu berikutnya, saya jumpa Tengku Razali. Saya jumpa dengan Tengku Razali hari Jumaat tu, kata aku, apa khabar? Saya nak kena pecat. Apa saya aku nak kena pecat? Setiausaha Agung nak pecat saya sebab saya tak sign SD. Sedih. Saya mendengar kenyataan yang Muhammad Mula Tengku Razali. Kerana tidak bersetuju, menyokong untuk SD itu, maka dia nak dipecat sebagai ahli. Ini reality, brother. Now, apa jadi? Itu orang kata, cakap orang tua tak nak dengar. Kononnya kita pandai sangat. Kita ni bijak sangat. Now, apa dah jadi sekarang ni? Selalu habis. Sahabat saya katakan, ini keadaannya. Lepas itu, semalam ada orang tanya dengan saya, dia kata, kalaulah seandainya Parti Keadilan memutuskan, mereka sudah mendapat cukup numbers. Dan seandainya dulu Yang Maha Mulia Pertuan Agong bersetuju untuk Parlimen bersidang. Kerana Sabah dah minta. Sarawak juga akan menghantar surat yang sama. Dan tuntutan yang lain. Kalau benda begitu, Duli Yang Maha Pertuan Agong dia adil. Dia menyantuni kehendak ahli-ahli Parlimen. Kalau baginda bersetuju untuk diadakan sidang Parlimen, wuyup kerajaan, siapa yang naik? Siapa yang naik? Bagi saya nampak tidak lain tak bukanlah sekarang ni yang tengah bekerja kuat ni Anwar Ibrahim. Bila saya lontarkan pandangan begitu, semua bertanya, kenapa Datuk? Kenapa Datuk kata boleh Dr. Mahathir tak lepas? Saya kata, Anwar Ibrahim juga ada agenda dia dengan Dr. Mahathir. Dia selagi tak disiasat keluarga Tuan Dr. Mahathir, dia tak akan lepas. Sebab dia kata mereka-mereka yang punya kejayaan yang di luar kemampuan. Dengan Tuan Dr. Mahathir pun dia akan siasat. Dengan menteri-menteri yang keliling Dr. Mahathir itu juga akan disiasat. Termasuklah mantan Menteri Kewangan dulu. Sebab itu mereka sekarang ni kepanasan. Saya bukan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Tetapi saya melihat realitinya kalau ini diizinkan, Parlimen bersidang. Bila bersidang, akan ruyup. Kalau ruyup kerajaan hari ini, yang naik adalah kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan keadilan, Parti Keadilan. Bila ini berlaku, apa nak jadi? Sebab itu saya hairan. Saya hairan kenapa orang menuduh saya ni mirip pada Anwar Ibrahim. Saya memberi pencerahan. Saya menjelaskan inilah realitinya. Dan menjadi ketakutan saya sebenarnya untuk kita susah nak bernafas kerana UMNO masih lagi bertelagah. UMNO masih lagi memburuk-burukkan presidennya. UMNO masih nak tunjuk orang tu. Ada kumpulan Hishamuddin, ada kumpulan nakkan Tok Mat, ada kumpulan nakkan Ismail Sabri, ada kumpulan nakkan KJ, ada kumpulan pula tu nak mempertahankan Zahid Hamidi. UMNO berpecah. Kalau ini berlaku bila masa nak ada pilihan raya, macam mana nak menang? Senyum. Kita sendiri mencacatkan pimpinan kita. Sebab itu saya berkata berkali-kali dalam DAP,
Dia punya susah agung. Dia bawa, dia seret ke mahkamah. Tak ada pun nak suruh berhenti. Mat Sabu apa? Tak kena. Tak ada pula Parti Amanah suruh berhenti presidennya. Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar masuk penjara. Tak ada pun. Terdengar mengatakan Parti Keadilan minta Datuk Seri Anwar Ibrahim berhenti. Kita ni baru bercara. Dan pembicaraan itu semua orang tahu. Kenapa Datuk Zahid dihadapkan ke mahkamah. Dilakukan pelbagai tuduhan kepadanya. Tidak lain tak bukan kerana dia tak nak melutut. Tak nak mengemis. Tak nak membawa UMNO bersama dengan PBM. Kedegilan itu. Dan sekarang ni kemuncaknya apabila mereka minta Datuk Zahid bersetuju untuk sekurang-kurangnya dia kata 10 orang yang melompat itu kekalah dalam pilihan raya akan datang. Sebab nak buat pilihan raya. Zahid kata no way. Ini bukan tuntutan saya. Ini ahli-ahli UMNO punya kehendak. Dan sebab itulah sekarang ini mereka yang simpati dengan PBM yang bersekongkol dengan mereka yang memimpin Parti Pribumi Bersatu ini mencari jalan supaya disingkirkan Zaid Hamidi. Hanya dengan menyingkirkan Zaid Hamidi, maka calon-calon dulu yang bertanding, yang mengkhianati UMNO akan diberi kesempatan untuk bertanding balik. Jika ini berlaku, apakah rakyat boleh terima? Yang diorang fikir bukan soal parti, diorang fikir diri mereka. Dia memikirkan diri sendiri. Tunjuk bahawa sokong Parti Pribumi. Parti Pribumi dah tumbang. Hingga saat ini Perikatan Nasional dah tumbang. Nak buat macam mana? Tiang seri dah patah. Rumah tu gelegar dia. Gelegar tu dah patah. Nak redum aja. Tunggu masa. Saya tak maulah. Dan kekhawatiran saya yang saya katakan tadi, kalau Anwar Ibrahim kata, okeylah. Orang tak nak saya lah kerana saya tu ni. Sekarang ni Parti Keadilan menamakan Nurul Izzah sebagai calon Perdana Menteri. Tak pengsan kita. Yang macam saya katakan semalam. Bahawa ini negara luar boleh menerima wanita sebagai pemimpin. Oh, PAS kata kita tak boleh terima. Dia kata peduli apa aku dengan PAS. PAS bersama dengan PBM. Kamu ada berapa kursi saja. Ini realiti. Dia dah ada 117 campur dengan 8 lagi. Campur lagi Sarawak lagi. Dia mempunyai kedudukan lebih kukuh. Tapi kita tidak. Lain tak ada. Presiden UMNO nak bawa UMNO bersama dengan DAP. Lagu apa ni? Lagu songsang. Nyanyian apa yang kamu nyanyikan ni? Presiden mesti berhenti. Suruh budak pemuda cakap, oh pemuda kata mesti naik banner. Zahid mesti berhenti. Adakah dengan Zahid berhenti ni UMNO boleh menang? Apakah bila Zaid Hamidi mengundurkan diri, kita boleh menang? Bolehkah dicanai pemikiran yang di atas sana tu? Kalau mereka bertelagah. Ini saudara kena ingat ya, saya memberi pencerahan ini sebab kadang-kadang saya marah dengan warga UMNO sendiri yang tak sedar diri. Betul lah kadang-kadang orang cakap UMNO ni masih lagi dalam keadaan mimpi. Kita baru nampak cahaya sikit. Bukan banyak. Baru dengan adanya Muafakat Nasional. Dulu saya dah bagi tahu jangan bawa PBM dalam Muafakat Nasional. Tidak. Oh tak boleh. Tanpa ni kalau kita 3 parti ni kita menang-menang besar. Menang besar bagaimana? Calon-calon PBM ni tetap akan kalah. Dikerjakan oleh PKR. Azmin Ali sekarang ni tak tidur malam duk fikir kawasan mana nak bertanding. Sekejap kata Penggeran lah, sekejap kata dekat Johor lah, sekejap kata Shah Alam lah. Sebab dia digombak sendiri, dia tak boleh. Dan warga PAS pun tak boleh terima. Jadi yang kita nak menyantuni orang yang macam ni buat apa? Saya hairan. Zuraidah Kamarudin confirm tergolek dok di Ampang. Letaklah siapa pun bertanding menentangnya. Akan dikerjakan oleh PKR. Mereka ada dia punya jentera. The quiet machinery. Mereka ada jentera yang diam dalam diam. Kita heboh. Lain tak ada, nak buang presiden. Sebab itu saya tertarik apa yang ditulis oleh saudara Datuk Eman J.R. Apa kata Eman J.R. Dia hantar pada saya. Dia kata antara hikmah di sebalik apa yang berlaku. Dia tanya kenapa UMNO BN kalah. Kerana agaknya Allah suruh kita muhasabah diri dan tak lupa diri. Jadi kenapa PS menang PRU14? Agaknya Allah nak tunjukkan Mahathir Mohiuddin Syafiee dan sekutunya bersekongkol dengan DAP dan Anwar waktu itu. Jadi kenapa Mahathir Syafiee tak lama berkuasa? Kerana Allah nak tunjuk bila bekas pimpin UMNO, hina UMNO dan zalimi pimpin UMNO tak panjang hayatnya.
Itulah keramatnya parti UMNO ini. Itu kenyataan daripada saudara M. Anjar. Allah nak tunjuk ada pemimpin UMNO yang tak setia dan tak ikhlas, yang sanggup melompat parti kerana memikirkan diri sendiri. Itulah sebabnya Allah bagi kita kalah. Mungkin. Sebab perancangan Allah lebih tepat daripada kita. Jadi sekarang ni tanya kenapa masih ada perpecahan dalam UMNO? Sebab kabilah dalam UMNO masih wujud kabilah. Orang itu, orang ini dan sebagainya. Jadi masih tak sedar diri. Kalau kamu tak sedar diri, kamu tunggulah kekalahan. Nak buat macam mana? Saya bagi tahu pencerahan ini supaya kita bersatu hati. Forget. Zahid Hamidi tak ada masalah. Dia kata, ini mana saya nampak dia kenyataan Datuk Zahid Hamidi. Sekejap lagi saya baca. Mana dia kata? Aduhai. Dia kata, UMNO bukan parti tidak sedar diri. Ini kenyataan daripada Presiden UMNO. UMNO bukan parti yang tidak sedar diri. UMNO bukan parti lemah. UMNO tahu apa yang sepatutnya UMNO tahu. UMNO tahu satu ketika ia pernah tewas angkara fitnah dan pembohongan. Dan UMNO cekal pada kebenaran. UMNO terus menegakkan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang berhak untuk diikuti. Dengan itu juga UMNO sama sekali tidak akan surrender. UMNO tidak akan menyerah kalah. UMNO tidak tunduk walaupun dibuli ataupun dibeli. UMNO berusaha bangkit dan insyaAllah kebangkitan UMNO sedang berlaku. Jadi saat UMNO sedang melakukan kebangkitannya, UMNO bangkit dalam diam penuh hikmah. UMNO bangkit tanpa melukut di tepi gantang. Bertawakallah pada Allah. UMNO tahu apa yang patut dilakukan. Pisang tidak akan berbuah dua kali. UMNO tetap mara dengan izinnya. Lambang kita yang gagah akan terus dipandang mulia dan indah. Itu kenyataan Presiden UMNO. Tapi orang yang macam ini yang nak disingkirkan. Orang yang menyantuni setiap permasalahan dalam parti. Saya hairan. Jadi, kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia senyum. Perikatan Parti Keadilan sedang bergembira. Kerana apabila Muafakat Nasional itu pecah, maka mereka akan pasti menang. Saya menyatakan dulu, kalaulah UMNO Barisan Nasional bersama dengan PAS, ketepikan PBM ni. Tak mau untung pun. Tak ada mau untung pun. Hanya kerana presidennya, kita juga yang lantik sebagai Perdana Menteri. Hanya jawatan Perdana Menteri itu yang kita nak dewa-dewakan. Maka mereka ada kuasa. Tak ada ke mana pun. Saya ingat lagi kenyataan Tan Sri Anwar Musa dalam bilik di pejabat tingkat 38. Dia kata bila kita dah ada kuasa nanti, kita dah bersama dengan kerajaan, kemudahan kerajaan kita boleh gunakan. Sekarang ni UMNO tak ada duit. Jadi bila kita bertanding nanti tu, sebab kita bersama kerajaan, bolehlah kita untuk menang pilihan raya. Saya kata tak maunya begitu. Tapi dia marahlah kat saya. Saya katakan, waktu UMNO bertanding, UMNO Barisan Nasional bertanding tahun 2018 pada tanggal 9 Mei. Apa berlaku? Berapa bilion digunakan? Setiap bahagian, setiap kawasan pilihan raya, semua cukup peruntukan. Waktu itu UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan. Boleh tumbang. Parti Keadilan tak ada dana. Parti DAP tak menggunakan dana. Yang paling sekali kita tengok adalah Parti Amanah. Parti Mat Sabu. Sengkek yang kita katakan bahawa dia bersama dengan DAP. Memang tidak dinafikan. Kita semua tahu. Datuk Mat Sabu dilantik sebagai pengurus sebagai salah seorang ahli majlis dalam syarikat air di Pulau Pinang. Gaji RM10,000 dia gunakan itu sebagai dana. Itulah modal dia ada. Saya kenal tak wakil rakyat yang ada dalam PBM, Mahfuz Omar. Sebab itu dia kata, aku isap rokok ke daun saja lah. Tapi akhirnya, tanpa mempunyai kewangan, mereka menang. Mahfuz Omar menang. Hatta Ramli lawan dengan Menteri Besar Perak, di Lumut. Dan waktu itu, kita mempunyai pasukan tentera laut. 24,000. Itu sepatutnya menyebelahi kita. Uyup juga. Jadi bila saya bagi pencerahan belum ini, anda marah kat saya buat apa? Saya menyatakan berdasarkan kepada apa yang telah kita lalui. Sekarang ni datanglah dengan pelbagai teori. Berkali-kali saya katakan,
Teori hanya boleh dilaksanakan, hanya boleh dibuat kajian selepas suatu peristiwa itu berlaku. Selagi peristiwa itu tidak berlaku, tak bolehlah kita nak buat teori. Ini teorinya. Kalau UMNO masuk bertanding sendirian, UMNO akan kalah. Siapa kata UMNO akan kalah? Saya berbual dengan yang Muhammad Teguh Razali. Ku macam mana ku kita ni? Dia kata, saya kata kita sekarang ni eloklah dengan Mufakat Nasional bersama dengan PAS. Sejak bila UMNO minta tolong dengan PAS untuk menang kawasan? Itu kenyataan Teguh Razali. Dan dia lama. Kita boleh bertanding atas UMNO Barisan Nasional sendirian. Tapi kalau PAS dah bersama dengan kita, itu bonus datang. Kita boleh tawan. Kita boleh menang di negeri Kedah tu. Kita boleh menang di Kuala Kedah. Kita boleh menang di kawasan Mahfud Omar. Kita boleh menang di kawasan Kulim Bandar Baru. Kita boleh menang di kawasan Gunung Jerai. Banyak kawasan kita boleh menang. Di Perak pun begitu juga. Kita boleh menang Parit Bunta. Kita boleh menang di Bagan Serai. Tak ada masalah. Di Selangor, tak kena gaya, kita boleh ambil balik. Tapi kalau perangai UMNO yang ada sekarang ni, nak menang macam mana? Sebuah pelayaran kapal sedang berlayar di lautan penuh gelora. Anda tendang dia punya nakoda kapal. Tunggulah kapal itu tersadai di Batu Karang. Biarlah dia mengemudi batera itu. Dia dah cakap berkali-kali. Saya 2 penggal je. Kemudian kita didiklah mana pemimpin masa depan. Sebab dia melihat siapa pemimpin yang boleh diangkat. Sebab itu dia bawa masuk Ketua Penerangan UMNO, ambil daripada pemuda. Panggil pula lagi Exco Pemuda, duduk dalam majlis tinggi. Sebab nak memberi latihan. Nak disantuni anak-anak muda ini supaya menjadi pemimpin masa depan. Tidak, lain tak ada. Nak membalun saja. Sebab mereka mempunyai agenda peribadi. Agenda peribadinya mereka yakin bahawa UMNO ini kalau kamu jadi presiden, kamu akan jadi Perdana Menteri. Halo, brother. Masa sudah berubah. Masa sudah jauh berubah. Tanpa disantuni kepaduan, kesepakatan ahli-ahli UMNO ini, maka kita susah nak menang. Tapi kalau kita bersatu padu, kita satu hati, insya-Allah bila kita kuat, orang lain segan dengan kita. Tapi kalau kita memperlihatkan kelemahan kita, orang senyum. Ini apa? Jangan sesekali kita mengemis di kaki bunga. Lebih baik dengan PKR dari bunga MP asal BN. Kata lompat Saudara Ahmad Razif. Saya tak mau komen berat begitu. Tapi bagi saya, kalau nak tengok keikhlasan, Parti Peribumi memang dia nak bunuh UMNO. Tapi saya tak dengar pula kata Parti Keadilan dia nak bunuh UMNO. Tak ada. Saya ada berbual dengan ahli-ahli Parlimen. Cuma saya dengan ahli-ahli PBM ni, saya tak mau berbual lah. Saya gelilah dengan orang macam tu. Sebab mereka ini khianat. Mereka ini satu orang yang tidak memegang amanah. Tak layak untuk saya buat kawan. Okeylah, mereka menteri-menteri lah. Saya bukan ada apa-apa. Bukan ada kendak, bukan ada saya permintaan, bukan ada minta projek. Saya yakin daripada rezeki daripada Allah SWT. Betul. Dan hari ini macam mana? Sebab itu saya kata, mereka sekarang ni mengusir Yang Muhammad Teguh Razali daripada Persada tingkat 38. Diacumkan fikiran. Sedangkan Tengku kata, I'm coming. I got some ideas. Macam mana nak mentadbir balik negara ni. Tapi mereka merasakan Teguh Razali ni ada blok. Kononnya sebab Teguh Razali duduk semeja dengan Dr. Mahathir. Mereka lupa orang yang ada jiwa. Orang yang menyantuni. Nak mencari perpaduan bangsa. Dia sanggup duduk dengan siapa saja pun. Tak ada masalah. Sekarang ni Tomah macam-macam. Dan dia memberi pandangan. Dia beri nasihat kepada Perdana Menteri. Azhar dia Azhar. Tan Sri Anwar Musa tu jiwa dia memang pada PBM. Lama dah Saudara Bakri Omar. Betul. Dulu bila saya sering kata Tan Sri Anwar Musa ini anak-anak dalam UMNO, ramai yang kutuk saya. Sekarang jelas lidah Tan Sri Anwar Musa lebih pada itu keadaannya. Sebab itu saya mengatakan berkali-kali apabila dia tidak lagi diberi jawatan sebagai Setiausaha Barisan Nasional, dia merasakan dia kehilangan pengaruh untuk mempengaruhi warga pimpinan tertinggi UMNO untuk bersama dengan PBM. PBM nak menyelamatkan nyawa 5-6 orang dia. Termasuklah Azmin Ali.
Sebab itu kita dengar apa yang berlaku dalam viral sekarang ni. Kononnya Azalina pun bersetuju untuk memberikan kawasan Penggarang kepada Azmin Ali. Takkanlah warga Penggarang begitu bacul untuk menerima kehadiran orang yang datang dari luar. Apa jasanya? Hanya kerana meluluskan untuk membuat longkang 1,000. Dan ini mereka melihat bahawa dengan wang ringgit, rakyat boleh dibeli. Saya dah cakap berkali-kali. Bangsa Melayu ni buat macam mana pun dia ada maruah dan harga diri. Orang Melayu ni dia kata apalah artinya wang bertimbun sedangkan jiwa kamu, maruah kamu tergadai. Dia tak reda. Yang penting bagi bangsa Melayu adalah maruah dan harga diri. Kamu buat demi agama, bangsa dan negaraku, aku tidak akan gadaikan. Biar berputih tulang. Biar nyawa jadi galang. Biar darah bertaburan. Biar nanah menjadi najis yang lahir, yang keluar daripada perut aku. Ditembusi oleh peluru dan sebagainya. Bagi aku, maruah agama, bangsa, tetap aku pertahankan. Jadi kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Dan ingat besok kalau mana kerja tu, silalah bekerja. Tapi ingat, yang tak bekerja, duduk di rumah. Sekian, terima kasih. Selamat malam.